Salah cakap. Okey. Hari ini kita akan kita akan sambung bab yang seterusnya, bab yang sama tapi subtopik yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita iaitu bab 3, penakulan logik. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak kita imbas kembali apa yang kita belajar minggu lepas. Kamu boleh dengar ke saya? Kelas? Jadi lagi. Dia jadi lagi. Kelas, kamu boleh dengar ke? Boleh. Okey, sorry ya awak. Okey, cikgu akan imbas kembali apa yang kita dah belajar pada hari Isnin hari itu. Okey. Pada hari Isnin hari itu, cikgu ada baca Google Form yang cikgu minta kamu semua isi kan. Ada kawan kamu tanya. Jadi hari ini cikgu akan bincangkan sedikit persoalan-persoalan yang kawan-kawan kamu tanya. Okey, soalan yang pertama ada kawan kamu tanya. Macam mana nak bezakan penyataan tu benar atau palsu? Okey, dia sebenarnya macam ni. Pertama sekali bila kamu tengok soalan, dia bagi soalan kan, kamu kena tengok, mula-mula kena tentukan dia penyataan atau bukan penyataan. Macam ni kita nak tahu dia penyataan. Kalau dia penyataan, ayat tu mesti kita boleh tentukan sama ada dia benar atau palsu. Dia tak boleh kedua-duanya. Lepas tu, kalau ayat tanya, ayat seruan dengan ayat perintah, dia sah-sah bukan penyataan. Jadi bila kamu tengok dia soalan tu, dia bagi ayat tu ayat tanya, maknanya terus dia bukan penyataan. Okey, kalau dia ayat seru bukan penyataan juga. Kalau dia ayat perintah bukan penyataan juga. Dia mesti ayat yang kamu tahu dia benar atau palsu. Kemudian macam mana kamu nak tahu penyataan tu benar atau palsu? Itu kamu kena fikir sendiri. Sebab soalan dia akan jadi macam ni. Contoh macam kita belajar hari tu. Dia kata negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Kamu kena fikirlah negatif 6 tu lagi kecil ke dari negatif 8 ya? Tak. Penyataan tu palsu sebab negatif 8 lagi kecil daripada negatif 6. Macam mana kamu nak tentukan perbezaan sama ada penyataan tu benar atau palsu? Kamu kena fikir sendiri yang tu. Kamu kena tengok soalan tu, lepas tu kamu fikir boleh benar ke palsu penyataan yang dia bagi tu. Okey, yang tu cara untuk kamu tentukan penyataan tu benar atau palsu. First, kamu kena tengok dia penyataan atau tidak. Dah tahu dia penyataan, kamu kena tentukan dia penyataan tu benar atau palsu. Tengok soalan tu tanya apa. Macam soalan ni dia kata, sama ada ayat-ayat di bawah penyataan atau bukan penyataan. Jadi kamu just cuma kata penyataan atau bukan penyataan. Kalau dia kata soalan tu macam ni, penyataan tu benar atau palsu, itu kamu kena fikir dan tentukan sendiri sama ada penyataan tu benar ataupun palsu. Okey, lepas tu ada kawan kamu tanya, dia kata andaian untuk X tu boleh pilih nombor apa-apa saja ke cikgu? Cikgu rasa dia tanya soalan yang ni. Andaian ni. Andaian untuk nilai X ni, kamu boleh andai tapi kamu kena tengok apa sifat yang dia bagi kat sini. Kalau kat sini dia bagi tahu dah awal-awal, X tu tak boleh sifar dan Y pun tak boleh sifar. Jadi, bila kamu buat andaian, janganlah pula kamu buat X tu sama dengan sifar sebab dia dah bagi tahu kat sini yang X tu bukan sama dengan sifar. Okey, macam mana kamu nak tentukan nilai X tu? Kamu kena tengok dia akan bagi. Kalau dia tak bagi nilai, maknanya kamu kena buat andaian, kamu kena tengok apa ciri-ciri yang dia bagi X dengan Y tu. Kalau dia kata tak sama dengan sifar, janganlah pula kamu buat andaian tu X sama dengan sifar. Salah dah. Awal-awal dah salah. Okey? Tengok kat sini sifat dia. Contoh yang lain. Macam ni. Dia dah cakap dah. X tu adalah unsur bagi real number. Jadi kamu tengoklah nombor nyata. Jadi kamu kena gunalah X tu andaian dia, kamu kena buat. Dia mestilah X tu sama dengan real number. Nombor nyata saja. Janganlah kamu buat pula nombor yang bukan nyata, nanti dah salah. Okey? Itulah cara dia, salah satu cara macam mana kamu nak andai tu, kamu kena tengok dulu sifat dia, apa yang dia bagi kat sini. Kalau dia kata bukan sifar, janganlah pula kamu letak sifar. Okey? Okey, seterusnya ada kawan kamu tanya, kenapa atau jawapan dia benar dan jawapan dia palsu
Sebab kalau dekat BM dah tu sambungan dan itu sambungan ayat atau itu perbezaan. Cikgu rasa dia tanya yang ni. Cikgu rasa cikgu rasa betul ni. Sekejap mana dia. Cikgu rasa yang ni. Okey, yang ni cikgu akan bagi contoh lah. Contoh keadaan ni macam mana nak bagi contoh. Contoh, okey sekarang saya cikgu tengah mengajar. Penyataan yang pertama. Benar ke saya tengah mengajar? Benar. Okey. Dan penyataan kedua, saya tengah menggunakan komputer. Benar ke tak? Benar. Jadi sekiranya penyataan itu kata saya sedang mengajar dan saya sedang menggunakan komputer, maka dia benar. Macam ni. Benar, benar, benar. Okey, contoh kat sini pula. Contohnya, saya sedang mengajar. Okey, benar. Saya sedang makan. Palsu. Saya tak makan sekarang. Okey. Palsu. Lepas tu kalau dia sambung, contoh saya sedang mengajar dan saya sedang makan. Sebab tu dia jadi palsu sebab dan ni mesti dia dua-dua ni kena betul. Kalau dia katakan saya dah makan, saya sedang mengajar dan saya sedang makan. Dah salah saya tak makan lagi. Saya belum makan lagi. Maknanya dia palsu kat sini sebab saya tak makan. Saya cuba mengajar saja sekarang. Sebab tu dan ni dia akan jadi palsu. Sama lah juga ni, kalau ni palsu dia akan jadi palsu-palsu. Macam mana pula dengan atau? Okey, contoh atau Ali sedang makan. Atau Ali sedang menonton televisyen. Okey, contoh itu pernyataan yang benar. Ali tengah makan, Ali tengah menonton televisyen. So dia pernyataan kat sini akan jadi Ali tengah makan atau menonton televisyen. Benar sebab sekarang tu Ali tu dia tengah makan sambil tengok TV. Okey, betul sebab dia sama ada dia makan ataupun dia tengok TV. Tapi dia buat dua-dua. Okey, masih boleh diterima. Okey, contoh yang lain. Ali tengah makan. Okey, Ali tengah makan. Tapi sebenarnya Ali tengah makan sambil tengok TV ni. Lepas tu dia cakap, Ali sedang berlari. Atau Ali sedang berlari. Okey, dah palsu. Ali tak berlari. Ali makan sambil tengok TV. Okey, bila sampai sini atau kenapa dia jadi benar? Sebab dia contohnya dia kata macam ni. Ali sedang makan atau Ali sedang berlari. Lepas tu kita tengok, Ali tengah makan. Tapi dia tak lari pun. Tapi masih betul sebab dia tengah makan. Atau dia tak cakap pun Ali tengah makan dan Ali tengah berlari. Dia tak kata pun macam tu. Okey, sebab tu kat sini dia jadi benar. Sebab salah satu je dia nak. Salah satu dah betul, Ali tengah makan. Okeylah, Ali tengah makan. Tapi Ali tak berlari. Jadi tu palsu tapi betul dia tengah makan. Sebab tu atau tu masih boleh diterima sebagai benar. Okey? Jelas tak setakat ni kelas? Jelas. Okey. Terima kasih kerana respon. Kan saya cakap syok-syok sendiri, cakap seorang-seorang lagi. Okey, sekejap. Okey, hari ni kita nak masuk bab yang seterusnya. Saya jadi kecil kat sini, saya tak suka. Kenapa saya okey. Dan kita dah imbas kembali. So hari ni kita akan tengok teknik pembelajaran seterusnya iaitu membina penyataan dalam bentuk implikasi. Sekejap saya keluarkan laser saya. Okey. Membina penyataan dalam bentuk implikasi. Jika P, maka Q. P jika dan hanya jika Q dengan tepat. Okey, nanti kita tengok. Membina dan membanding nilai kebenaran akas dan songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi dengan betul. Apa benda pula ni? Semalam dah. Kita tengok dulu contoh dia. Okey. Bagaimanakah anda membina penyataan dalam bentuk implikasi? Contohnya, cikgu boleh tak saya bermain bola di padang? Lepas tu cikgu cakap, jika kamu menyiapkan semua soalan, maka kamu boleh bermain di padang. Cikgu dia kata. Itulah sebenarnya salah satu implikasi. Jika P, maka Q. Dia ada dua pernyataan kat sini. Jika benda ni, jika maka ni. Macam cikgu dia cakap, jika kamu menyiapkan semua soalan matematik, maka kamu boleh bermain di padang. Tengok dia tak keluar kat sini. Sebab tu cikgu tak suka bawah ni. Tak tahu macam mana nak besarkan dia tahu. See all the slide. Sudah. Okey. Biarlah. Pernyataan. Jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan, P dikenali sebagai anti jadian. Q
Q dikenali sebagai akibat. Apa benda tu kita tengok. Okey. Contoh soalan. Contoh yang pertama. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti-jadian dan akibat berikut. Okey, anti-jadian. K boleh dibahagikan tepat dengan 5. Akibat K ialah gandaan 5. Maka bila kita nak buat implikasi dia, maknanya ni adalah anti-jadian ni adalah P. P kat sini. Macam ni tadi. Tak boleh reverse pula dia. Macam ni. P ni adalah anti-jadian. Maknanya jika mesti P, maka mesti akibat dia. Okey? Jadi kat sini, apa P dia? P dia apa kelas? Okay. Anti-jadian ni adalah P dia. Contoh, cikgu tunjuk contoh dulu Okey. Penyelesaian dia. Jika K boleh dibahagikan dengan 5. Ni dia punya anti-jadian tadi. Jika P. K adalah P. Jika K boleh dibahagikan tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. Akibat Q. Sini. Okey, anti-jadian P. Satu kita mula jika K boleh dibahagikan tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. Jeng jeng jeng. Jawapan dia. Okey, seterusnya. Lagi betul lah slide cikgu ni. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti-jadian dan akibat berikut. Anti-jadian. Set K adalah set K subset kepada set L. Akibat dia, bilangan unsur dalam set K adalah lebih kurang daripada bilangan unsur dalam set L. Jadi mana dia punya P kelas? P dia yang mana? Set K. Set K lagi? Subset kepada set set L. Set K. Bagus, pandai. Jika mana jawapan dia? Tak keluar. Jika set K subset kepada set L, maka di sini, maka dia. Q adalah akibat dia. P adalah anti-jadian dia. So, jika set K subset kepada set L, maka bilangan unsur dalam set K adalah lebih kurang daripada bilangan unsur dalam set L. Dia simple dia. Jika P, maka Q. Anti-jadian yang adalah P, akibat adalah Q. Tu je sebenarnya. Okey? Kamu kena ingat yang tu. Okey. Tentukan anti-jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut. Ini macam tadi tapi dia terbalik pula. Okay. Kalau soalan tu tanya, jika X ialah faktor bagi 16, maka X ialah faktor bagi 64. Apa dia punya anti-jadian dia kelas? Jika X ialah faktor bagi 16. Bagus. Tu jika. Pandai. Maka akan jadi Q. Q. Apa Q ni? Akibat. Okey, akibat dia akan jadi apa? Akibat dia? Maka X ialah faktor bagi 64. Bagus, pandai. Cuma maka ni kita tak payah tulis. Maka kita tak payah tulis. Kita tulis je X ialah faktor bagi 64. Jeng jeng jeng. Macam ni cara tulis dia. Okey? Anti-jadian. Ambil ni. Pop sini. Letak sini. Lepas tu belakang ni. Cancel out. Maka ni tak nak dia. Kita ambil X ni. Sampai sini adalah akibat dia. Okey? So ni dekat jika P. P ni adalah anti-jadian. Jadi kita nak P je kat sini. So buang jika ni. So X ialah faktor bagi 16 adalah anti-jadian dia. Akibat dia adalah X ialah faktor bagi 64. Sekejap, ada kawan nak masuk. Ding dong. Selamat datang. Okey, seterusnya mana slide cikgu. Okey ni dia. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang lain. Cikgu tak tahu kenapa slide cikgu buat ragam. Okey, seterusnya dia kata, tentukan anti-jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut.
Okey. Jika X tolak Y adalah lebih besar daripada sifar, maka X lebih besar daripada Y. Apakah intijadiannya? X tolak Y Mhm. lebih besar dari kosong. Betul. Bagus. Pandai. Okey. So, dia punya intijadian adalah X tolak Y adalah lebih besar daripada sifar. Dan akibatnya adalah X lebih besar daripada Y. Macam tu dia tulis je. Nak ambil intijadian ni, intijadian adalah P. Maka potong jika ni, kita ambil je yang ni. Lepas tu, akibat adalah Q. Maka potong maka ni, ambillah X lebih besar daripada Y ni sebagai akibatnya. Ding dong. Okey. Seterusnya. Okey, ni tak mencabar lagi. Kita tunggu belakang. Terambil kat dia. Duduk sini dia diam. Duduk sini. Okey, seterusnya. Implikasi. P jika dan hanya jika Q. Benda pula ni. Okey. Dia kata selain implikasi jika P maka Q, implikasi P jika dan hanya jika Q juga kerap digunakan dalam penakulan logik. Awak boleh tengok muka surat dalam buku teks, muka surat apa? Kejap. Muka surat 64. Okey, nota cikgu ni sama je macam buku teks. Okey, implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Jika P maka Q, yang macam kita tengok tadi. Lepas tu dah ada jika Q maka P. Benda ni kita tengok contoh dia. Okey, contoh yang ketiga. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Okey. Jika K ialah nombor perdana, maka K merupakan dua faktor sahaja. Mempunyai dua faktor sahaja. Penyataan yang pertama. Penyataan yang kedua, jika K mempunyai dua faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. Okey, macam mana kita nak tulis ni? Kita nak tulis P jika dan hanya jika. Macam mana nak tulis? Kita tulis macam ni. Pertama sekali, kamu kena cari dulu P dia apa. Okay. Jika K ialah nombor perdana. Okay. K ialah nombor perdana adalah P dia. P dia yang pertama. P. Maka K mempunyai dua faktor sahaja adalah dia punya Q. Okay. Lepas tu dia cakap kat sini kan. Dia kata ada dua. Jika P maka Q. Jika Q maka P. Jadi sebab tu kat bawah ni dia jadi terbalik pula yang ni. Tadi kita dah tengok kan. Ini adalah dia punya P. Okey, ini dia punya Q. Okey, sekarang penyataan yang kedua dia jadi ini adalah Q dan ini adalah dia punya P. Sebab tu kita akan tulis P dulu. Okey, tadi kita cakap ni P kan? Okey, so P K ialah nombor perdana jika dan hanya jika Q dia K mempunyai dua faktor sahaja. Jelas kelas? Macam mana nak tulis yang ni? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Seterusnya. Okey. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Okey, jika Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear, maka N sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, maka Y sama dengan AX kuasa 4 tambah B ialah persamaan linear. Macam mana kita nak tulis dia punya implikasi? Seorang tolong bacakan untuk cikgu macam mana nak tulis. Pertama sekali kita nak buat apa? P dia apa? P dia. Y sama dengan AXN tambah B. Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Okey, ini dia punya P. Ini dia punya P. Mana dia? Ni dia punya P. Cikgu tulis lah. Tunggu jap, cikgu tulis. Tapi cikgu tak pasang lah pula. Tak apalah. Ini dia punya P. Jelas tak? Okey, ni dia punya P sekarang untuk penyataan yang pertama.
Q dia yang mana? N sama dengan 1. N sama dengan 1. Pandai, dah faham dah ni. N sama dengan 1. Q dia. Pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua kita mesti tulis dalam bentuk yang atas ni dah jika P maka Q, bawah ni kena jika Q maka P. Kalau ini Q dia yang mana Q dia yang mana kelas? Q. N sama dengan 1. Betul. Bagus. Pandai semua. Semuanya pandai. Q dia adalah N sama dengan 1. Lepas tu kita punya P pula yang bawah ni adalah Y sama dengan A X kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Dia sama je. Atas ni kan sama. Cuma bawah ni dia Q dulu. Lepas tu baru P. Tapi yang ni P dulu baru Q. Tapi bila kita nak tulis dia punya dalam bentuk implikasi, mesti bermula dengan P. Makanya jawapan dia akan jadi tak keluar. Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear jika dan hanya jika N sama dengan 1. Jelas kelas? Jelas. Okey, bagus. Seterusnya, tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Okey, ini macam soalan tadi tapi dia terbalik pula. Yang jawapan kita bagi tadi tu dia jadi soalan pula. Macam ni kita nak tulis ni dalam bentuk dua implikasi. Okey. Yang ni adalah P kita. Sebab tadi kita tengok P jika dan hanya jika Q. Maknanya ini adalah P. Ni P jika dan hanya jika Q. R sama dengan 225 ni adalah Q. Jadi nak tulis implikasi dia, implikasi yang pertama kena tulis macam ni. Jika P, yang ni P kita. Okay. Jika punca kuasa R sama dengan 15, maka R sama dengan 225. Ini adalah jika P, maka Q. Implikasi kedua adalah jika Q, maka P. Kita terbalikkan dia. Jika R sama dengan 225, maka punca kuasa R adalah 15. Senang je kan? Boleh tak kelas? Boleh. Bagus. Ni okey, senang. Simple. Okey? Yang ni pun sama. Cara nak tulis je. X lebih kecil daripada 6 jika dan hanya jika X tambah 10 lebih kecil daripada 16. Jadi macam biasa kita ambil jadi. Ambil jika P maka Q untuk implikasi yang pertama. Jika X lebih kecil daripada 6 maka X tambah 10 lebih kecil daripada 16. Jika X tambah 10 lebih kecil daripada 16 maka X lebih kecil daripada 6. Okey? Yang ni simple. Mudah. Sekarang kita masuk yang tak berapa simple. Kita tengok dulu. Dia kata, membina dan membanding nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Penyataan. Ni penyataan yang dibagi. Penyataan dia kata, jika ahli seorang pengawas, maka ahli seorang yang berdisiplin. Itu penyataan dia. Okey, kalau akas, kita kena terbalikkan dia. Terbalik macam kalau ni PQ kan. Ini jadi QP. Jika ahli seorang yang berdisiplin, maka ahli seorang pengawas. Itu akas dia. Nanti cikgu akan tunjukkan dia punya secara generalisasi dia. Okey. Songsangan. Jika ahli bukan seorang pengawas, maka ahli seorang yang tidak berdisiplin. Cuba tengok beza dia dengan penyataan yang dia beri adalah tambah bukan. Tambah tidak. Dia mesti songsangan ni sebaliknya daripada penyataan tu. Kalau dia kata jika ahli makan, maka ahli kenyang. Contohnya. Maksud kat sini jika ahli tak makan, maka ahli tak kenyang. Dia mesti berlawanan dengan pernyataan yang atas ni. Okey? Lepas tu, kontrapositif. Kalau kontrapositif pula, dia kata jika ahli seorang yang tidak berdisiplin, maka ahli bukan seorang pengawas. Kontrapositif ni, dia macam tambahan akas dengan songsangan. Kita terbalikkan dia dulu. Dia sama dengan, dia macam akas dan songsangan. Kita terbalikkan dia dulu daripada pernyataan dia. Sama macam akas ni kan. Lepas tu kita tambah tidak dan bukan. Masih tak nampak? Kabur-kabur. Kita tengok yang lain. Tiding. Ni cikgu dah ringkaskan dia. Kejap, cikgu kecilkan cikgu. Okey.
secara generalisasinya, penyataan, contoh penyataan tu kalau dia bagi jika P maka Q, akas akan jadi jika Q maka P. Dia akan jadi terbalik. Okey? Bila songsangan dia berlawanan pula dengan dia berlawanan dengan penyataan tu. Jika tilde P, jika bukan P maksud dia, maka bukan Q. Ni tanda ni kita sebut sebagai tilde. Okey, dia berlawanan. Kamu tengok kat sini. Ini berlawanan dengan yang ini. Ini pula terbalik daripada yang ni. Okey? Ini pula. Ini semua package dah ambil. Jika tilde Q maka tilde P. Pertama sekali dia akan jadi akas. Terbalik dulu. Lepas tu dia campur pula dengan songsangan. Dia ambil tilde ni. Jadi yang kamu nak ingat, kamu kena ingat macam ni lah. Jika P maka Q. Okey, itu pernyataan dia. Lepas tu kamu kena ingat kalau akas dia terbalik. Jika Q maka P. Kalau songsangan macam ni, dia berlawanan dengan pernyataan. Jika tilde P maka tilde Q. Okey, dah lurus. Kontrapositif. Kontrapositif macam ni? Dia dua-dua lah, akas dengan songsangan. Dia mesti, okey, akas dulu. Okey, kita balikkan dia dulu. Lepas tu dia songsangan. Berlawanan dengan pernyataan tu. Okey, kena tambah tidak dan bukan. Okey, kita tengok contoh. Contohnya. Okey. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang berikut. Okay. Jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada sifar. Yang pertama, A. Jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. Okay, kita tengok yang A dulu. Okey, ni pernyataan dia. Jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada sifar. Okey, tengok sini. Penyelesaian dia. Okey, pertama, pernyataan dia. Dia bagi kat sini. Ini yang dibagi dalam soalan. Okey, soalan tadi kata, jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada sifar. Okey, itu pernyataan dia yang soalan tu bagi. Okey, lepas tu kita nak buat akas. Okey, akas ni apa tadi? Kalau ni adalah PQ, jika P maka Q, akas akan jadi jika Q maka P. Okey, jadi dia terbalik. Jika X lebih besar daripada sifar, maka X ialah nombor positif. Okey, nampak kat sini dia terbalik. Ni kat belakang, ini kat depan. Okey, kalau ini adalah jika P maka Q, yang akas adalah jika Q maka P. Okey. Lepas tu songsangan pula. Songsangan ni adalah dia berlawanan dengan pernyataan yang diberikan. Okey, jika X bukan nombor positif, maka X tidak lebih besar daripada sifar. Okey, nampak kat sini bukan. Ni tak ada bukan. Dia nak bukan. Macam tu. Dia songsangan daripada pernyataan yang diberi. Okey, seterusnya kita tengok kontrapositif pula. Jika X lebih besar daripada sifar. Okey, kontrapositif ni dia adalah macam akas, tapi dia tambah dengan songsangan. Okay, kita dah ambil dah macam akas. Jika X lebih besar, tapi tambah pula dengan songsangan. Jika X tidak lebih besar daripada sifar, maka X bukan nombor positif. Dia macam terbalik daripada songsangan ni. Kalau kamu nak tengok mudah, dia macam terbalik daripada songsangan ni. Kalau kamu dah buat songsangan, nak cari kontrapositif pula, kamu terbalikkan dia macam atas ni tadi. Jelas ke kelas? Dah jelas. Okey, cikgu harap kamu tak ada masalah untuk yang tu. Okey, tadi kita tengok pula soalan B. Dia kata jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. Okey, tengok jawapan dia. Pernyataan dia beri. Pernyataan ni apa yang dia kasih tadi? Yang dia dah beri. Jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. Okey. Akas dia, macam cikgu cakap tadi, kita terbalikkan dia. Bawa ni ke depan. Okey, kalau ni adalah jika P maka Q, ini adalah jika Q maka P. Okey, jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan 5. Okey, songsangan. Songsangan adalah berlawanan dengan pernyataan. Kalau dia kata jika X sama dengan 5, songsangan akan jadi jika X tidak sama dengan 5, maka X tambah 1 tidak, terdouble je. 1 je patutnya. X tambah 1 tak sama dengan 6. Dia berlawanan daripada pernyataan ni. Okey, kontrapositif pula. Kontrapositif ni senang nak ingat, dia terbalik pada songsangan ni. Okey, jika X tambah 1
tak sama dengan 6, maka X tidak sama dengan 5. Macam itu sahaja. Jelas setakat ni? Dah jelas. Okey, bagus. Mari kita seterusnya. Aduh, tak nampak lah slide ni. Kenapa dia tak penuh ah? Cikgu tengok ke bawahnya dia kataan tak? Tutup terus dia. Okey, tak ada. Right. Okey. Okey, dia kata, yang ni adalah nilai kebenaran implikasi jika P maka Q. Apa pula benda ni? Ini macam dan atau tu. Tapi dia lain sikit. Okey, kita tengok dia kata nilai kebenaran implikasi jika P maka Q adalah sentiasa benar kecuali apabila P benar apabila P benar dan Q palsu berlaku pada masa yang serentak. Okey, kamu tengok ni cikgu dah highlight dah untuk kamu siap-siap. Okey, pertama sekali dia kata nilai kebenaran implikasi jika P maka Q adalah sentiasa benar. Okey, sentiasa benar. Kena benar. Benar. Okey? Lepas tu dia kata kecuali apabila P benar, Q palsu, berlaku serentak, maka dia akan jadi palsu. Faham tak kelas? Faham. Okey. Cikgu dah highlight ya kat sini. Kamu boleh tengok cikgu dah highlight dah siap-siap. Mana yang dia kata tu cikgu highlight. Okey. Dia patutnya semua ni kena benar. Tapi bila keadaan di mana P tu benar, Q tu palsu, berlaku serentak, maka dia akan jadi palsu. Okey? Ingat tahu, P benar, Q palsu, dia terus jadi palsu kat sini. Okey? Lepas tu, seterusnya dia kata jika suatu intijadian P, intijadian kita, palsu, maka implikasi jika P maka Q sentiasa benar tanpa bergantung pada nilai kebenaran akibatnya, Q. Jadi kat sini dia kata kalau P ni dah palsu, maka kita punya penyataan adalah benar. Tak perlu kamu tengok belakang ni pening. Okey? Tak mau pening-pening, kamu tengok je yang ni. Kalau P tu dah palsu, kamu tak payah fikir Q ni apa, kamu tengok penyataan ni. P ni palsu, penyataan dia terus benar. Okey? Tak nak pening-pening, tengok je P ni palsu. Okey, tak payah tengoklah Q ni. Dah tahu dah, penyataan mesti jadi benar. Okey? Okey. Setakat ni okey ke? Jelas? Jelas. Okey. Seterusnya. Dia ni pening sikit jadual ni. Sekejap ya. Okey, terlajak. Mana? Tak jumpa ni. Dia kecil ke bawah ni. Okay. Nampak ke kalau ni? Sikit. Kenapalah dia tak boleh hilang ni? Geram. Okey, dia kata nilai kebenaran implikasi jika P maka Q. Yang seterusnya pula. Kita dah tengok ni dah tadi. Dah tengok. Kat sini pula kita nak tengok. Dia kata nilai kebenaran kontrapositif sama dengan nilai kebenaran implikasi jika P maka Q. Dia kata kat sini nilai kebenaran untuk kontrapositif mesti ikut penyataan kat sini. Okey. Tadi mula-mula kita tentukan dulu ini apa-apa, kita tentukan dulu penyataan dia dapat apa. Macam yang tadi ni, sini kita tentukan penyataan dia dapat apa, betul? Betul. Okey, lepas kita dah tentukan contohnya penyataan tu, okey, P dia benar, Q dia benar. Penyataan dia dapat benar. Okey, P dia benar, Q dia palsu. Dapat palsu. P dia palsu, Q dia benar. Benar kat sini, okey? P dia palsu, Q dia palsu. Benar juga sebab dia dah kata kat sini jika intijadian kita P palsu, maka implikasi jika P maka P sentiasa benar tanpa bergantung kepada nilai kebenaran akibatnya. Yang ni tak nak tengok dah. Kalau ini palsu, automatik sini akan jadi benar. Okey, yang ni dia lebih kepada kamu kena hafal. Dia kena hafal. Cikgu bagi tip macam ni lah cara dia. Cikgu dah highlight kan siap-siap. Yang ni lah antara yang main yang kamu kena ingat. Okey, seterusnya. Mana dah jalan. Okey, yang ni dia kata nilai kontrapositif ni mesti sama dengan penyataan ni. Tengok benar, palsu, benar.
Dia ikut kawan ni. Okey? Lepas tu dia kata akas dan songsangan adalah kontrapositif antara satu sama lain. Akas dan songsangan adalah kontrapositif antara satu sama lain. Okey, kontrapositif ni apa tadi? Kalau kontrapositif dengan pernyataan ni dia adalah dia kena terbalikkan. Jika kalau ni jika P maka Q, dia jadi jika Q maka P. Lepas tu tambahkan pula dengan tilda. Sama macam ni. Tengok dia kata jika Q maka P. Okey. Kalau ni dia kena terbalik kan? Maknanya ni pun terbalik. Nampak tak songsangan ni? Dia terbalik dengan yang ni. Sama macam kalau ni dia terbalik dengan yang ni. Ni dia terbalik dengan ni. Lepas tu tambah tilda. Sebab tu dia cakap akal dan songsangan adalah kontrapositif antara satu sama lain. Sebab dia cara dia sama ni. Dia mesti terbalik. Macam kontrapositif ni terbalik daripada pernyataan. Macam itulah songsangan ni jadi terbalik dengan akas ni. Dia dah terbalik, lepas tu tambah pula dengan tilda. Okey, lepas tu dia cakap akas dan songsangan juga mempunyai nilai kebenaran yang sama. Tengok ni. Benar, 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 palsu, palsu, benar, benar. Ini akas dengan songsangan dia akan dapat sama. Okey? Lepas tu ini pula. Dia kata ini sama dengan ni, ini sama dengan ni. Okey? Itulah jadual dia. Mari kita tengok contoh. Cikgu tak suka betul lah tengok bawah ni. Tak tahu macam mana nak besarkan. Ada siapa-siapa tahu tak macam mana nak besarkan slide ni? Cikgu tak nak tengok bawah ni. Dia lindung slide cikgu. Aduh, geram betul lah. Berhari dah cikgu fikir macam mana nak hilangkan dia. Letak je cikgu kat sini. Okey. Dia kata tentukan nilai kebenaran implikasi akas songsangan dan kontrapositif bagi implikasi. Jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Okey, sekarang ini adalah P, ini adalah Q. Kita letak dulu dalam pernyataan ni. Pernyataan ni sama dengan implikasi tadi. Kalau kamu tengok depan-depan tu tadi dia cakap pernyataan jika P maka Q adalah implikasi. Sebab tu dia tulis kat sini implikasi. Okey. So dia dah tulis kat sini jika P maka Q. Jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Okey. Lepas tu inti jadian dia. P dia 2 darab 3 sama dengan 6. Benar ke palsu kelas? Dua darab 3. 2 darab 3 sama dengan 6. Benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, P dia benar. Sebab tu kita letak benar. Okey, sekarang 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Benar ke palsu? Benar ke palsu kelas? Benar. Benar. Benar Palsu. ke palsu? Palsu. Sebab dia kena darab dalam ni dulu tau. 2 darab 3 sama dengan 6. 8 tolak 6 sama dengan 2. Okey? Dah salah. Palsu. Kita letak sini. Palsu. Okey? Lepas tu macam mana nak tahu pula nilai kebenaran ni? Aduh, nilai kebenaran ni apa nak letak? Tengok balik. Kita tengok balik. Sekejap. Kita tengok balik. Okey, kat sini. Tadi kita dapat apa? Benar, palsu. Palsu. Okey. Pergi balik. Okey. Palsu kat sini. Okey? Jelas ke kelas? Jelas. Okey. Seterusnya dia kata akas pula. Jika akasnya apa? Sebaliknya daripada yang ni. Dia macam kalau ini jika P maka Q, akas akan jadi jika Q maka P. Sebab tu kita terbalikkan. Jika 8 tolak 2 darab 3X sama dengan 18, maka 2 darab 3 sama dengan 6. Inti jadian dia adalah yang depan ni. Sebab ni akan jadi P untuk akas. Okey, jadi inti jadian dia dah palsu. Sebab 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 8 adalah salah, maka palsu. Kat sini. Inti jadian dia jadi palsu. Akibat dia benar sebab 2 darab 3 sama dengan 6. Benar. Okey, sekarang ni nilai kebenaran ni nak letak apa ya? Nak letak apa kelas? Teng. Okey, kamu tengok inti jadian ni adalah palsu. Akibat dia benar.
Okey. Anti-jadian P kan akibat Q. Tengok balik sini. Okey. Tadi apa ya? Palsu benar kan? Okey, palsu. P dia palsu. Q dia benar. Maka dia akan jadi benar. Kenapa kita tak tengok kat sini? Sebab kita ambil ni dan kita dah tukar kan. Lepas tu ini akan jadi P dia yang baru. Betul tak kelas? Ini P, jika P maka Q. Lepas tu kita dah guna akas, kita tukar kan. Kalau akas dia mesti jika Q maka P. So kita dah tukar. Okey, jika Q maka P. Okey, sekarang kita nak buat anti-jadian. Anti-jadian adalah P. Kalau yang ni penyataan yang baru. Jadi ini akan jadi P balik, ini akan jadi Q balik. Sebab tu ini jadi palsu. Sebab jika P dia palsu. Okey? Lepas tu maka Q. Dia akan jadi Q pula kat sini. Dia benar. Sebab itu kita tengok kat sini bukan kat sini. Okey? Boleh kelas? Setakat ni jelas ke? Ke dah pening-pening? Senyap dah. Kelas? Boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Okey ya. Boleh, orang cikgu semua boleh. Pasrah je dengan bunyi. Okey. Nanti kamu tengok balik ya. Kalau kamu macam, dia macam kamu kena, sebab dia macam relate tau dengan yang depan-depan tu. Sebab tu kamu kena faham yang depan-depan, sebab dia akan bawa pergi kat belakang. Okey? Okey, songsangan pula. Kalau songsangan, songsangan tadi apa? Kalau songsangan dia mesti berlawanan dengan implikasi. Penyataan yang dia bagi. Okey, sebab tu dia buat jika 2 darab 3 tak sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 tidak sama dengan 18. Lepas tu dia cakap 2 darab 3 tak sama dengan 6. Mana mungkin? Sebab tu dia palsu pula. Tiba dia jadi palsu. Sebab dia cakap 2 darab 6 tak, 2 darab 3 tak sama dengan 6. Salah. Palsu. Kita tulis sini palsu. Apa dia ni buat palsu-palsu ni? Maklumat palsu. Kita tulis maklumat palsu. Palsu. Lepas tu dia cakap 8 tolak 2 darab 3 tak sama dengan 18. Betul. Sebab benar. Sebab 8 ni kita dah kira tadi dapat berapa? Dapat 2. Sebab tu dia benar. Sebab dia kata tak sama dengan 18. Betul lah tak sama dengan 18 sebab dia sama dengan 2. Okey? Sebab tu dia tulis sini benar. Lepas tu kita nak tahu apa nilai kebenaran dia. Okey, apa nilai kebenaran dia? Kejap ya. Apa nilai kebenaran dia? Kalau palsu benar, benar terus kat sini. Okey, palsu benar, benar. Sebab tu dia benar. Okey? Jelas setakat ni kelas? Jelas. Okey, lepas tu yang terakhir, kontrapositif. Jika 8 tolak 2 darab 3 tak sama dengan 18, maka 2 darab 3 tak sama dengan 6. Dia kata. Lepas tu kita tengok 2 tolak ni tak sama dengan 18. Benar. Sebab sama dengan 2. Lepas tu 2 darab 3 tak sama dengan 6. Palsu. Sebab dia sama dengan 6. Kenapa kamu kata dia tak sama dengan 6? Lepas tu palsu kat sini. Tipu dia cakap. Palsu. Kita letak palsu kat sini. Jadi macam mana kita nak tentukan nilai kebenaran dia? Kita kena tengok tadi. Kalau ni P, ini Q. Kalau P kita dah benar, maka automatik nilai kebenaran kita jadi palsu. Okey ke kelas setakat ni? Boleh ke? Boleh. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sikit je kita belajar. Cikgu tak tahu kenapa slide cikgu ni dia tak boleh besar. Cikgu tak suka lah tengok bawah ni. Aduh, geram betul lah. Dia pergi pula slide yang awal. Detail. Okey, mana tadi? Sekejap ya. Cepatlah. Mana? Okey. Itu je yang kita belajar hari ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita dah belajar membina penyataan dalam bentuk implikasi.
Jika P maka Q dengan P jika dan hanya jika Q. Kita dah tengok tadi. Lepas tu kita dah tengok membina dan membanding nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Kita dah tengok untuk hari ini. Okey, refleksi. Seronok tak kelas hari ni punya PDPR? Kamu faham ke? Faham. Faham? Faham. Ada tak yang Allah faham. InsyaAllah faham. InsyaAllah. Okey, tak apa. Kalau kamu ada masalah, kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu. Tapi yang jadual tu dia lebih kepada macam mana ya, kamu kena ingat. Sebab dia nanti kalau kamu dah belajar lebih lanjut ke depan, nanti baru kamu belajar kenapa dia jadi macam tu. Okey? Tapi dia lebih kepada ingat je. Kena ingat jadual tu. Untuk level kamu macam kena ingat lah, cikgu rasa. Dulu rasanya cikgu pun tak hafal benda tu. Dulu cikgu pun hafal je benda tu. Okey? Okey, seterusnya kerja rumah. Kerja rumah hari ni adalah modul mudah buku 2, bab 3 lagi. Cikgu nak kamu buat praktis di SKP 3.1D dengan 3.1E muka surat 19, 20, 21, 22. Okey? Okey. Ni siapa nak tangkap gambar? Cepat tangkap gambar, siap-siap. Tak apa, nanti cikgu akan masukkan juga dalam Google Classroom cikgu. Siapa ada masalah nak masuk Google Classroom boleh PM cikgu. Ada orang yang tak dapat masuk. Okey, itu je untuk hari ni. Lepas tu nanti cikgu nak cikgu akan bagi kamu Google Form. Google Form tu easy ticket. Tapi kali ni cikgu nak semua isi sebab cikgu nak tengok kalau siapa yang tak isi dia kira tak hadir. Sebab hari tu yang isi cikgu rasa semua yang masuk kelas je. Tapi ada yang tak dapat masuk kelas tapi mungkin dia dah tengok video dengan dah baca nota, jadi dia kira join juga kelas tapi secara offline. Okey, Google Form tu mesti isi sebelum pukul 8. Sebab cikgu nak hantar report pada Puan Rosnah, cikgu kamu. Jadi mesti isi, okey? Siapa tak isi dia anggap tak datang. Cikgu tak tunggu dah lepas tu. Okey? Dia kena isi tau. Cikgu kamu dah minta cikgu detect siapa yang tak datang. Okey, kelas. Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Setakat ni kamu okey ke dengan kelas cikgu? InsyaAllah okey. Okey ke kamu rasa cikgu explain tak faham ke? Okey ke? Faham. Okey ya. Tak apa, kalau kamu ada masalah, kamu boleh je WhatsApp cikgu. Okey, itu je untuk hari ni. Nanti cikgu akan hantar link Google Classroom. Tolong isi, okey? Sebab tu untuk kehadiran. Cikgu ada kehadiran untuk kamu yang masuk kelas Google Meet ni. Tapi cikgu nak tengok siapa yang tak masuk tapi dia ada buat kerja. Cikgu kamu nak tahu. Jadi cikgu kena rekod lah. Sebab tu cikgu nak minta kamu isi, okey? Okey kelas, itu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab masuk kelas cikgu. Kalau ada masalah boleh PM cikgu, okey? Jangan lupa buat homework. Homework tu penting. Kadang kamu rasa kamu faham tapi bila buat homework tiba-tiba tersangkut kat mana, okey? Itu je. Betul. Okey, try dulu. Kalau tak boleh, kamu PM cikgu. Nanti cikgu tolong. Okey? Okey, itu je. Okey, Sekian, okey. terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.